Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Bertolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam perkara keburukan dan juga perseteruan. Suratul Maidah ayat yang kedua. Yang saya muliakan seluruh jawatan kuasa surau Jabatan Kejeraya dan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada tengah hari ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu, dalam halaqah ilmu ataupun taman-taman syurga. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk yang seterusnya dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, iaitulah fasal ke-16 hakikat iman. Ya, hakikat iman, sebenar-benar iman. Para ahli ilmu mentarifkan hakikat iman itu kepada dua takrifan. Ya, di segi sudut kajian ilmuwan, di segi ilmu tauhid menyebut bahawa iman ini ada dua takrifan atau pengertian. Yang pertama, takrif pertama mengikrarkan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota badan. Ya, apabila kata kita ni orang beriman, mesti kita ni sebut, maknanya ikrar dengan lidah kita bahawa kita percaya kepada Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasulnya. Dalam hati sebiji macam apa yang kita ikrarkan. Ini benarkan, tasdik, al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalb. Ya, dibenarkan ikrar kita itu dengan hati kita pun ia juga. Kalau kita sebut macam ni tapi hati kita tidak, itu namanya orang munafik, tidak beriman. Dan beramal dengan anggota badan, bukti buah kepada iman itu ikrar kita, hati kita, maka buahnya adalah amal. Ya, kepercayaan. Apa makna orang beriman kepada Allah? Ya, dia percaya dengan disebut, saya percaya Allah itu Tuhan saya, Muhammad itu pesuruhnya. Dalam hati pun begitu. Dan dia ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syarat bagi orang yang nak masuk Islam, maka mesti ada benda ni. Ikrar bil lisan, at-tasdiq bil qalb. Ya, ikrar dengan lidah, pengakuan, penyaksian. Ya, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Dalam hatinya membenarkan sebegitu. Dan mestilah amalan macam mana? Iaitulah mengikut, beramal dengan seluruh anggota, ketaatan kepada Allah, bukti kepada iman tadi. Sebab tu orang yang percaya, orang yang berkata dia beriman dan dia benar dalam hati, amalan dia tidak, makna orang itu mukmin tetapi fasik, berdosa, mukmin yang durhaka. Iman dia iman yang tak selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Takrif kedua kita tengok, mengikrar dengan lidah dan membenar dengan hati.
Jadi dua takrifan, makna lebih kurang sama je. Kata golongan kedua ataupun takrifan kedua ini iaitulah al-iqrar bil lisan, at-tasdiq bil qalb. Ya, kalau orang dulu-dulu dia belajar kitab perukunan, tuan-tuan. Perukunan Melayu. Ya, kita orang kampung-kampung dulu belajar kitab perukunan Melayu. Dari di situ adanya ya fardhu syahadah, rukun syahadah, ya sah syahadah, binasa syahadah, ya sah syahadah. Ya, kita kena belajar sebenarnya apakah yang mengesahkan ucapan kita tadi, ataupun apakah juga yang membinasakan ucapan ikrar kita tadi, keimanan kita tadi. Dia ada benda yang boleh sah, dia boleh baik, ikrar kita bertambah baik, ada yang boleh merosakkan. Sebab apa? Sebab mungkin dia sebut dengan lidah, hatinya benar adalah hati, tetapi tindak tanduknya tidak sebenar, tidak membuktikan dia beriman kepada Allah. Tu bimbang kita macam tu. Jadi dua takrifan daripada iman. Ya, kedua-duanya, yang pertama ditambah dengan wal amalu bil arkan atau bil jawarih, diamalkan dengan anggota badan. Contoh salat, bukti orang beriman dia sembah Allah. Bukti orang beriman dia bayar zakat. Bukti orang beriman dia patuh segala halal haram. Tu. Yang kedua ni hanya dengan ikrar dan benar dalam hati memadai iman. Tu. Berpunca daripada pentakrifan-takrifan tersebut terdapat 6 cara keimanan. Ulama telah menyimpulkan daripada 2 ataupun takrifan-takrifan tadi, maka terdapat 6 jenis cara keimanan. Yang pertama, para ulama telah ittifaq, mana sepakat, telah berittifaq di kalangan ulama menyatakan mereka yang hanya mengaku dengan lidah sahaja dan mendustakan dengan hatinya, mereka tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang munafik. Na'udzubillah. Sebagaimana golongan munafik ini berlaku di zaman Nabi, tuan-tuan ya. Dan jangan ingat hanya berlaku di zaman Nabi saja. Zaman kita tak berlaku. Cuma kita minta berlindung lah, jangan jadi golongan sebegini. Dalam mulutnya berkata percaya, beriman Allah Ta'ala, Muhammad itu pesuruh, atau mengaku akan taat dan patuh kepada syariat Allah, tiba-tiba menentang syariat Allah. Apakah imannya sempurna? Kita nak cari benda sempurna, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kerja, nak buat kerja yang paling terbaik, sempurna. Posisi kita tu engineer ke, pegawai ke, pengarah ke, ya, ataupun macam-macam posisi, maka kita nak buat benda sempurna. Sebab bila buat benda tak sempurna, orang tak akan iktiraf ataupun tidak memenuhi kriteria kita sebagai pekerja contohnya. Kalau kita sebagai hamba Allah pun sama, kena sempurna keimanan itu. Dia macam mana? Sebagaimana takrifan yang pertama itulah, ikrar dengan lidah, benarkan dalam hati, dan amalkan dengan anggota badan. Ketaatan tadi. Jangan jadi, sebab tu dia sebut tadi, orang yang ikrarnya, lidahnya bercakap macam ni, beriman, tapi hatinya tidak beriman, maka mereka tergolong di kalangan orang munafik. Na'udzubillah. Sebagaimana berlaku saya sebut tadi, zaman Nabi, ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabat cukup takut, termasuk dalam kategori orang beriman dan orang munafik ni. Sebab tu seorang sahabat yang bernama Huzaifah Al-Yamani, Huzaifah ya, di antara orang yang mengetahui list orang munafik di Madinah. Dia tahu, Nabi beritahu dia, ini orang munafik Madinah. Orang ni, ciri-cirinya macam ni. Maka sebab tu di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Huzaifah,
aku ni masuk tak kumpulan orang munafik? Ada tak nama aku dalam sedara orang munafik? Huzaifah sebut, kamu tidak termasuk wahai Umar. Takut. Ya, kita pun sama tuan-tuan, kena takut kita jadi orang yang sebegitu. Mulutnya kita percaya kepada perintah Allah, kepada Allah, kepada Rasul, tapi hati kita tak yakin. Tak yakin dengan Islam yang kita sebut tu. Ya, tu dia panggil orang munafik. Wal iyazubillah. Nah, dan saya sebut tadi, dan munafik ini boleh berlaku bila-bila masa. Start golongan munafik ni di zaman Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Masa di Mekah tak ada munafik, kafir dengan Islam. Tapi di Madinah, ya, ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul tu sebab dia orang Madinah. Maka oleh kerana orang ni ikut Nabi belaka ramai, maka dia pun ikut buat-buat. Buat-buat sebut aku pun beriman, sembahyang pun belakang Nabi. Nah, belakang Nabi sembahyang, tetapi hatinya berdendam kesumat dan tidak percaya kepada apa yang didakwa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita baca surah Al-Munafiqun, nah tuan-tuan, surah Al-Munafiqun tuan-tuan boleh baca maksud dia dan terjemahan serta tafsir. Allah tuju kepada orang munafik. Idza ja'akal munafiqun ashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Bila datang orang munafik menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan engkau ni rasulnya, Allah Ta'ala mengetahui bahawa kamu rasulnya, tetapi orang-orang munafik itu adalah orang yang dusta. Ya, dusta, cakapnya memang betul, dengar aku beriman, tapi hatinya tidak seperti cakap. Maka itu namanya munafik. Allah turun khusus satu surah lepas suratul Jumu'ah, surah Al-Munafiqun, na'udzubillah. Dan akan diazab lebih kuat dari azab orang-orang yang ingkar. Sebab tu orang munafik ni tempat dia paling bawah. Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar walan tajid lahum nasira. Bahaya. Inilah penyakit yang sangat bahaya dalam diri seorang muslim mukmin, orang Islam, ya. Penyakit munafik, ya, iaitulah hatinya ragu tentang Islam, ragu kepada ajaran Islam, ragu kepada kebaikan Islam, ataupun sikap berbelah bahagi tentang Islam, percaya tak percaya, 50-50, tu macam tu. Maka ini disebut oleh Allah, sesungguhnya orang munafik paling terkebawah dalam neraka. Tidak ada penolong, tak ada siapa nak tolong dia. Duk bawah sekali, kerak neraka. Siapa beritahu? Allah, na'udzubillah tuan-tuan, ya. Kita minta berjauh dengan Allah daripada sifat munafik. Lepas tu Nabi sebut antara perkara yang kita boleh buat, ya, untuk menghindarkan kita daripada menjadi orang munafik. Nabi kata, bila kita jaga solat jemaah, tuan-tuan, solat berjamaah kalau boleh 40 hari, bukan 40 waktu. Kalau di Madinah 40 hari dan 40 waktu. Nabi sebut, siapa-siapa yang solat di masjidku 40 waktu, arba'ina salatan kataballahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Ya, siapa-siapa yang jaga sembahyang dia 40 waktu di Madinah, 8 hari ya lebih kurang, itu di Madinah lah, berjamaah, maka dia akan dilepaskan oleh Allah daripada, pertama azab Allah neraka, yang kedua munafik. Yang kita yang tidak duduk di Madinah ni 40 waktu, arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atun minal adab wa bara'atun minal nifaq, kau kama qala, dilepaskan oleh Allah daripada azab, dan yang kedua lepas daripada sifat munafik, hati yang berbohong dengan
kata-kata. Ya, itu jaminan daripada Nabi, tuan-tuan. Sebab tu kita kena jaga solat jemaah. Jangan kita malas berjamaah sebab dia boleh pergi ke situ. Apatah lagi tinggal solat Jumaat. Nabi sebut siapa tinggal 3 kali solat Jumaat, maka dia dicap sebagai orang munafik. Wal-iyazubillah. Hari ni orang rasa lebih kurang je Jumaat. Lepas-lepas tambah lepas PKP ni, tuan-tuan dah. Nah, lepas PKP ni rasa nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi sembahyang Jumaat. Tambah-tambah jauh sikit. Ya, kira get loose je lah. Baik aku pergi makan nasi kandar, kenyang. Baik aku pergi makan itu makan ini dah. Tak payah pergi sembahyang Jumaat. Tak sembahyang Jumaat pun boleh makan juga. Tak terhalang rezeki. Allah tak sekat rezeki pun. Ingat, ya, jangan sengaja meninggalkan solat Jumaat walau di mana kita, hatta dalam keadaan musafir. Batulah, ya, kita nak musafir pun selepas subuh, Nabi kata, ya, ulama pun sebut kita kena pasti dapatkan Jumaat, kecuali kita musafir sebelum subuh hari Jumaat. Ya, kena dapatkan Jumaat, jangan get loose. Tak sembahyang Jumaat pakai Zuhur. Nah, tu kena perhati betul-betul. Termasuklah anak-anak kita, tuan-tuan, dalam bawah jagaan kita, maka kena paksa mereka sembahyang Jumaat bila cukup umur. Ya, sebab itulah Allah sebut, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Bila kamu diseru sembahyang Jumaat, orang azan, itu panggilan Jumaat lah tu, hari Jumaat. Fas'au ila dzikrillah, maka segera. Apa makna segera? Fas'au ni makna tak payah tangguh, jalan terus pergi tu masjid. Itu fas'au, kepada mengingati Allah. Allah sebut dalam surah Jumaah, ya, wa dzarul bay', tinggalkan segala urusan jual beli, meniaga, bekerja, berpejabat, tinggal semua. Bukan jual beli saja, termasuk aktiviti lah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kamu kalau kamu orang yang mengerti, orang yang tahu kelebihan Jumaat. Ya, ingat, balasan besar, ancaman pun besar. Jangan sampai 3 kali kita tinggal Jumaat, nanti masuk dalam kumpulan al-munafiq wal-iyazubillah. Taubat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lainlah pada baru ni, masa kita PKP dihalang sebab menjaga nyawa. Takut berjangkit ke kita, keluarga. Bila jangkit ke kita, keluarga akan jangkit. Nah, lain sekarang dah endemik, tidak ada masalah, ya. Dan dia kata, dan mereka akan ditempatkan, dimasukkan ke dalam neraka yang paling di bawah sekali. Itulah innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik ni, sebab dia bermuka-muka, ya, nak cop orang kafir, dia sembahyang contohnya, dia mengucap. Nak kata dia beriman, hati dia gelong kot lain. Itulah tengah-tengah antara iman dan tak beriman, jadi munafik. Itu bagi bahaya, lagi bahaya daripada orang kafir. Sebab tu tepat dia bawah pada orang kafir. Syarah Nawawi, dia kata dalam Sahih Muslim itu disebutkan jilid pertama, berkaitan dengan ulama ittifaq, orang yang mengaku dengan lidah tapi hatinya tidak benar, tidak membenarkan, termasuk golongan munafik. Yang kedua, dalam 6 macam keimanan tadi, para ulama telah ittifaq juga menyatakan tidak memadai mentahqiqkan keimanan mereka dengan hanya makrifah, mengenal dengan hati sahaja. Malah mengenal dengan hati itu mestilah berserta ikrar dengan lidah. Ya, kerana Firaun dan kaumnya adalah mengenal dengan hatinya kebenaran Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, tapi mereka masih tetap tidak percaya kepada kedua-dua Nabi tersebut. Ya, yang kedua, ittifaq juga ulama menyebut tak cukup nak jadi orang beriman kalau hanya dalam hati percaya tapi mulut tak ikrar dengan lidah. Dia beriman kepada Allah,
Contoh disebut Firaun. Firaun tu, Nabi Musa tu duduk dalam rumah dia, dalam istana dia. Harun, Nabi Harun. Ya, sama juga Abu Talib. Ya, Abu Talib, bukankah dia tak percaya? Dia percaya Muhammad tu Rasul. Muhammad betul, Muhammad dia sayang lebih pada anak dia sendiri. Nabi kita ni, pak saudara dia Abu Talib, tuan-tuan. Tapi kenapa Abu Talib tidak dikira beriman? Sebab mulutnya tak pernah mengucap pun dia mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad Rasulullah. Sehingga Nabi di saat dia meninggal, nak wafat tu, nak meninggal, wahai pak cik, wahai pak saudara, sebutlah tiada Tuhan melainkan Allah, aku ni pesuruhnya, sebut, aku tolong kamu di akhirat. Sehingga kelu lidah dia tak berkata-kata. Mati begitu. Ya, mati begitu. Bayang kita tengok, tuan-tuan. Ya, manusia yang duduk dekat dengan Nabi, makan, minum, dia jaga apa ni keselamatan Nabi. Sayang lebih pada kita. Dia sayang ke Nabi. Tapi dia tak sebut dia beriman dengan Allah. Kita tak kenal Nabi, tak pernah tengok Nabi, kenal melalui sifat-sifat Nabi, beriman, percaya, ikrar dengan lidah dan hati, kita orang beriman, tuan-tuan. Tengoklah, Allah sayang kita. Tambah-tambah kita orang Melayu, tuan-tuan. Ya, orang Melayu. Allah sayang orang Melayu ni, saya duk nampak lah. Sayang sungguh. Walaupun Melayu tak sayang agama. Nah, kita tengok, walaupun Belanda datang, walaupun Portugis datang, walaupun apa lagi, Inggeris datang, Jepun datang, orang Melayu tak murtad. Walaupun seorang zaman dulu tak murtad, tuan-tuan. Inggeris datang, lawan Inggeris, tak nak orang Melayu jadi murtad, sanggup mati-matian. Hatta Natrah, anak Belanda yang dibela oleh orang Islam, nak dimurtadkan oleh puak dia, dibela oleh orang Melayu, berarak. Ya, pertahankan akidah anak Belanda yang dah dijaga oleh orang Islam, jadi Islam. Zaman itulah, zaman sekarang wallahualam lah. Tapi nak cerita, kita ni Allah pilih bangsa Melayu. Nah, kita tengok apa berlaku di Filipina, tuan-tuan. Satu rumpun dengan kita tu, rumpun, orang kata macam rumpun Melayu lah, muka lebih kurang. Asalnya mereka tu Islam, ada sultan di Filipina. Masuk Spanyol jajah, tuan-tuan. Berapa kerak Islam tinggal? Mindanao, hujung Mindanao, Sulu. Yang lain semua. Saya tahu, ya, sebab saya pernah berkawan dengan orang-orang Filipina. Dia pernah sebut, tok nenek dia dulu baca, saya baca Quran di depan dia kan, dia kata, saya ingat tok nenek saya dulu baca buku macam awak, dia kata. Maknanya tok nenek dia dulu Islam, anak cucu tak Islam dah. Khinzir ni kegemaran mereka, tuan-tuan, makan khinzir. Gereja di mana-mana di sana. Berjayanya Spanyol memurtadkan orang Islam di Filipina. Melayu, dia bawa padri mari. Tuan-tuan tak? Itulah kita ni kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah jaga kita orang Melayu dengan sebab pengorbanan orang dulu-dulu, ulama-ulama tuk janggut, tuk itu, tuk ini dah. Ya, kita orang Melayu tak murtad walaupun seorang. Jadi mafhumnya atau maksudnya, ya, kita kena bersyukur, tuan-tuan. Abu Talib duduk dengan Nabi, tapi Allah tak beri hidayah kat dia. Allah tak beri, bukan hidayah dia ada, tapi taufik tak ada, kekuatan dia nak sebut asyhadu an atau asyhadu la ilaha illallah tu tak boleh. Mati gitu, tuan-tuan. Nabi sedih, menangis Nabi, pak saudara. Sehingga Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu kasihi Muhammad. Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Maknanya, tuan-tuan, kita ni orang Allah pilih. Allah pilih menerima Islam, menjadi orang beriman. Maknanya kita ni Allah pilih menjadi ahli syurga. Kalau kita bersyukur dengan nilaian yang Allah beri kepada kita untuk masuk syurga, beramal untuk masuk syurga,
Tiket dah ada. Tunggu kita sampai masa. Tunggu buat benda yang sepatutnya. Itu saja, ya. Tuan-tuan, maknanya kalau nak kira iman dalam hati, kepercayaan hati sahaja tanpa ikrar, Firaun pun percaya, Abu Talib pun percaya, ataupun lain-lain pun percaya, tapi tak disebut dengan lidah. Maka sebab itu tak dikira beriman. Sama juga contohlah orang sekarang ni. Kita baik dengan seorang non-muslim. Dia yakin, hati dia percaya Islam ni baik, Tuhan ni Allah, tapi dia tak pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tak dikira beriman. Sebab tu dia kena mengucap, kena ajar dia mengucap. Kalau dia kata saya nak masuk Islam, wajib dengan segera kita ajar dia. Haram kita menangguhkan orang yang kata saya nak masuk Islam. Walaupun kita nak masuk tandas, nak keluar sangat dah, kena ajar dia dulu. Itu dalam kitab menyebut. Ya, jadi itu di antara perkara yang kita kena adalah, ataupun kita dakwah dia sikit-sikit secara hal, kita bagi buat baik kepada orang yang non muslim supaya diterpikat. Ya, sebab tu dalam isu zakat, orang-orang yang dia panggil muallafatu qulubuhum, ya, bukan yang muallaf tu, hatta orang yang dah jinak hati dengan Islam, sampai tahap kita boleh beri zakat walaupun dia baru nak masuk Islam. Supaya apa? Supaya dia jinak dengan Islam dan masuk Islam. Begitu ulama menyebut. Lalu kata dia, tetapi mereka masih tetap tidak percaya kepada kedua-dua nabi tersebut. Mana? Nabi Harun dan Nabi Musa. Firaun tadi. Ya? Firman Allah Subhanahu wa taala memberitahu jawapan Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun ketika Nabi Musa datang kepada Firaun dan kaumnya menunjukkan mukjizatnya. Lalu Firaun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku wahai Musa seorang yang terkena sihir. Ini orang yang tidak siuman. Maka Nabi Musa menjawab. Dia kata, dia sebut kepada Nabi Musa ni, sesungguhnya engkau wahai Musa, termasuk seorang yang terkena sihir. Ni orang gila, orang kena sihir, orang gila. Firaun kata kepada Musa. Maka Nabi Musa menjawab. Dalam Quran menyebut dalam suratul Isra ayat 102, jawapan Nabi Musa kepada Firaun. Bila Firaun kata, ya, kamu ni terkena sihir, kamu ni orang gila, dia kata apa? Allah menyebut, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Nabi Musa menjawab, sebenarnya engkau hai Firaun telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat ini melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran, dan sebenarnya aku fikir engkau hai Firaun akan binasa. Ya, sebenarnya mu yang akan binasa wahai Firaun. Dia cakap dengan pak akak dia Firaun. Ya, itulah kita tengok bagaimana Allah Taala buat drama yang cukup menarik. Kalau kita seolah drama lah. Musa dibela oleh Firaun. Maknanya makan jasa air tangan Firaun lah. Tapi oleh kerana Firaun tu sesat, Allah sebut izhab ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu hai Musa kepada Firaun, pergi dakwah dia, pergi cakap dengan dia. Sesungguhnya Firaun ni tagha, turut melampau. Dah tak melampau macam mana? Mengaku Tuhan. Tak, akulah Tuhan, ana rabbukumul a'la. Melampau lah. Duduk atas bumi Tuhan, mengaku Tuhan. Tak, makan minum rezeki Tuhan, rezeki Allah, dia mengaku dia Tuhan. Ya, cumanya adalah keistimewaan dia tu, orang kata Firaun ni tak pernah demam. Itu Tuhan bagi istidraj, dia panggil. Tak pernah demam, tak pernah bersin. Ya, usahakan apa demam, bersin pun tidak. Dan kulit dia tak ada pun katanya kudi-kudi, biji-biji gatal, tak ada. Dan disebut juga dalam kata-kata ulama lah, Firaun ni dia buang air besar 40 hari sekali katanya. Wallahu alam. Macam mana dia punya hebat. Atau dia mengaku jadi Tuhan kan. Dan dia ni bala tentera dia, rakyat dia
taat sungguh-sungguh ni, tuan-tuan pergi Mesir macam mana? Ya, piramid tu dia boleh usung tuan-tuan. Batu tu sebesar-besar kereta, kita kata kereta lah. Nah, dia boleh susun empat segi dia buat piramid. Saya pergi, saya tengok. Nah, macam mana dia boleh harah batu tu daripada lembah Aswan. Jauh, beratus batu daripada tempat Giza tu. Dia boleh harah. Usung batu ke situ, spin ke, buat dia spin tu kata dia pahat bukit. Dan tapi piramid tu berapa biji? Bukan satu piramid tu, banyak. Yang paling besar saya dipanggil piramid yang untuk letak Raja Khufu, dia panggil Raja Khufu. Tak tahulah tahun berapa tu, sebelum Masihi kau berapa tak tahu. Tahu tak? Kita pergi sana kita tahu. Kalau nak pergi tuan-tuan, bulan 11 saya nak pergi. 3 bulan 11. Boleh kita tengok Firaun lah. Nak tengok Firaun, nak tengok Tasik Korun, tempat orang lawan Nabi Musa tenggelam. Termasuklah satu-satunya yang menarik, iaitulah air terjun di Wadi Rayyan, dia panggil. Air terjun yang diasaskan kampung itu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu kemarau 7 tahun, subur 7 tahun itu, dia buat kampung, dan akhirnya kampung itu berkat Nabi Yusuf. Ada air terjun pada pasir tuan-tuan. Air terjun, orang mandi. Ya, saya pergi baru ni, ada air terjun. Tapi kena rentah pada pasir dululah. Ya, dipanggil dekat Wadi Rayyan, dekat kita lalu Fayyum dan sebagainya. Dan kita pergi Iskandariah, tengok makam Nabi Daniel, ya, Luqmanul Hakim, banyak sana. Ya, di antara tempat-tempat menarik yang kita boleh mengambil manfaat daripada lawatan, bukan saja-sajalah. Sebab itulah Mesir ni salah satu bumi yang barakah. Dia panggil Al-Ardul Kinanah. Bumi yang penuh dengan keberkatan. Lepas Mekah, dialah Madinah. Lepas Mekah, Madinah, dialah Mesir, ya. Bumi Nabi-Nabi tuan-tuan. Jadi Fir'aun tadi, dia kata, Nabi Musa sebut, sebenarnya dia kata, aku fikir engkau hai Fir'aun akan binasa. Jadi sebenarnya engkau hai Fir'aun telah mengetahui. Mana Musa kata kamu bukan tak tahu. Ya, yang menurunkan mukjizat, tak ada yang menurunkan mukjizat melainkan Allah, Tuhan. Yang menciptakan, mentadbir alam ni, langit bumi, sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran. Musa beritahu Fir'aun, yang sebenar-benarnya kamu tahu. Kamu pun dalam hati kamu tetap menyatakan, ya, ada pencipta, ada tukang yang beri mukjizat. Sebab Nabi Musa ni ada tongkat, dia bila dia lempar saja jadi ular yang besar, makan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Sehingga kan ahli sihir Fir'aun tu 360 darjah bertukar beriman. Ya tuan-tuan, beriman, amantu rabbi Musa, aku beriman dah dengan Tuhan Nabi Musa. Kami beriman dah. Walaupun Fir'aun kata aku akan kerak tangan, aku akan potong kaki, aku akan salib, kami tak peduli. Ini kata iman punya pasal. Dan dia mengaku sendiri, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa, Allah Ta'ala. Mana ikrarnya dia, bukan sekadar tak ada dalam ikrar, hanya hati. Sebab tu dua-dua, mana takrifan kedua ni mesti, ataupun kata-kata ulama ni, orang yang nak beriman, nak mengaku beriman, boleh dicop sebagai orang beriman. Mulut, lidah kena cakap penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, hati juga membenarkan. Tu. Sebab kalau dia kata dalam hati, saya beriman dalam hati, tapi dia tak pernah mengaku asyhadu alla ilaha illallah, ikrarnya, maka tak boleh dikira beriman. Ya. Dan firman Allah Azza wa Jalla, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Suratul Naml ayat 14. Dan mereka yang mengingkarinya secara zalim dan sombong angkuh, sedang hati mereka meyakini kebenarannya. Oleh itu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang melakukan kerosakan.
Fir'aun dan kaumnya kesudahan mereka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat yang lain, mereka dibinasakan dengan ditenggelamkan di laut. Ya, memang orang buat kajian dan memang mayat dia diambil dalam laut. Dan orang yang jumpa dia punya kereta kuda. Kereta kuda dia tu, dia kereta kuda tayar dua tu, dia duduk sini, depan tu kuda tarik. Dibuat daripada mah tu. Orang jumpa dalam laut. Tuan-tuan nak cek tengok dalam Google tu, Ron Yat, dia ada buat kajian. RONWYATT. Dia lah di antara ahli ekologi yang buat kajian, termasuk bahtera Nabi Nuh di mana dia kaji. Benda-benda yang ada dalam laut dia selam, ya, tengok khazanah lama ada. Itu di antara salah seorang orang putih lah, tak Islam je, ya, tapi dia buat kajian. Memang betul. Jadi ditenggelamkan oleh Allah dalam laut. Saya ingat Ramsis ke berapa dia, saya ingat dah. Dia ada tulis, tuan-tuan. Saya pergi melawat muzium Firaun tu. Ya, sekarang ni jauh dengan Giza, muzium tu. Tapi dia akan buat, dia besarkan sekarang ni, dalam proses dia nak buat muzium tu di bumi di Giza, dekat piramid tu. Dia, kerajaan Mesir, dia akan buat, dia akan pindahkan semua mumia tu dan artifak lama tu ke bumi Giza, dekat dengan bila orang pergi ziarah pula, pergi melawat tu, satu tempat je, ya, di Giza tu. Nama tempat piramid nama Giza, tuan-tuan, ya, jauh daripada Kairo sikit lah, bukan di bandar, masuk dalam. Jadi nak sebutnya bagaimana Firaun Allah tenggelamkan sebagai balasan di dunia. Dia kejar Musa, akhirnya Allah suruh laut bercantum, tenggelam. Habislah dia, matilah dia kelemasan bersama dengan tentera dia yang banyak itu, mati semua. Dan mereka disediakan azab siksa neraka di akhirat kelak disebabkan kekufuran mereka. Dan ahlu kitab adalah juga makrifah mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, ya? Dan mereka tidak beriman dengannya. Firman Allah Ta'ala, ini bukti Allah sebut orang yang hatinya tahu, dia tahu Muhammad itu betul, tapi kedegilan, maka mulut dia tak akan mengaku dia beriman, maka tidak boleh dikira beriman. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahumul ladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Al-An'am ayat 20. Ini bukti. Orang-orang Yahudi dan Nasrani disebut sebagai ahlul kitab. Orang yang faham kitab Taurat, Injil. Yang telah kami berikan kitab kepada mereka. Mereka mengenal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Allah sendiri sebut ahlu kitab yang ngaji kitab Taurat, kitab Injil, ya, mana ahlu kitab, dia kenal Nabi, kata Allah, serupa dia kenal anak dia sendiri. Sebab dalam kitab mereka itu ada tersurat tersebut sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, tuan-tuan, kita baca sirah An-Nabawiyah, dalam peristiwa Nabi pergi berniaga, dibawa oleh Abu Talib berniaga ke Syam. Ya, Abu Talib bawa Nabi kita waktu tu umur 9 tahun ke 7 tahun 8 tahun. Ya, dia bawa seorang rahib, padri lah, ahlu kitab. Dia tengok Nabi kita masa kecil. Lantas dia tanya Abu Talib, "Wahai saudara, ini anak kamu ke?" Abu Talib kata, "Saya ke Nabi?" "Anak saya lah, saya bawa dah." Ahlu kitab rahib tu Buhaira tu kata apa? "Setahu saya budak ni tak ada ayah," dia kata. Dia tahu, tuan-tuan. Orang Melayu kata, sekilas ikan di air ditahu jantan betina. Seolah begitulah umpama bahasa Melayu kita, peribahasa. Lalu Abu Talib kata, "Ya, dia anak saudara." Maka lantas Buhaira menyatakan, "Hendaklah kamu segera bawa balik anak saudara kamu ni." Ya, sebab kalau dilihat oleh orang Yahudi, nescaya dia akan bunuh anak saudara kamu. Itu Abu Talib segera bawa balik. Dia kenal, tuan-tuan, tengok sekali je. Sebab Nabi ni ada tanda. Nabi kita ni
bila Nabi berjalan tuan-tuan, awan tutup Nabi, tak panas Nabi. Itu di antaranya. Dan dia tengok muka berupa paras, rambut, dia tahu. Itu kata alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Batu Allah kata orang ahli kitab dia kenal Nabi Muhammad seperti mana dia kenal anak dia sendiri. Lahir bila, ya, di mana, anak siapa dia kenal. Ya? Keturunan mana dia tahu. Tetapi dia kata orang-orang merugikan diri sendiri dengan mensia-siakan penggunaan Allah mereka, maka mereka dengan sebab tersebut tidak beriman. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad dengan gelaran dan sifat-sifat tersebut dalam kitab-kitab suci mereka, iaitu kitab Taurat dan Injil, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, tapi mereka tidak beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada habis tuan-tuan. Kita nak pergi, kita baru boleh ulas dua kata-kata ulama berkaitan dengan pentakrifan iman. Ya, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan ya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam daripada 6 takrifan tadi ataupun pengertian iman, kategori iman. Jadi dah sebut dah yang pertama, orang yang mengaku dengan lidah, hati tak sebenar, tak membenarkan, munafik, tak beriman. Tak beriman, kekal di neraka. Orang yang hanya dalam hatinya yakin, percaya tapi tak sebut dengan lidah, maka tidak boleh nama orang beriman juga. Tak boleh nama orang Islam orang beriman. Ya, kalau ada mana-mana orang, ya, dia dalam hati dia yakin, dia tahu Allah Tuhan, Islam ni agama betul, tapi dia takut nak sebut, takut nak mengucapkan, maka tetap tak beriman. Ya, itulah. Jadi yang ketiga, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insya-Allah kita akan sambung bulan depan. Sekadar itulah pada hari ini. Ada persoalan boleh tanya. Kalau tak ada, cukuplah sekadar itu. Saya minta maaf ada salah silap, kasar dan sebagainya. Mudah-mudahan ya memberikan sedikit penambahan ilmu kepada kita berkaitan dengan keimanan. Sebab iman ni kita kena faham apa kata itu imam. Imam bukan tu imam, iman. Ya, iman amanah. Ya, beriman mana kepercayaan kita kepada Allah. Sampai tahap kita taat kepada Allah itu bukti buah iman, sebagaimana disebut dalam takrifan pertama tadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.